Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sebagai orang Islam mesti kita kena ada dalam diri kita perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan risalah kepada kita semua, yang mana kita asalnya berada di dalam kegelapan, maka Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Mengenal siapakah Nabi SAW. Kata orang, kalau tak kenal macam mana nak datangnya cinta. Nabi kita bernama Muhammad bin Abdullah. Kelahiran Nabi SAW telah berlaku satu peristiwa besar kepada Mekah, kepada penduduk Mekah, yang mana telah datang satu pasukan tentera bergajah yang cukup ramai. Tujuan mereka adalah untuk meruntuhkan Kaabah. Tentera pasukan bergajah ini yang diketuai oleh rajanya, ketuanya, apa nama? Iaitu Abrahah. Dia datang ke Mekah nak meruntuhkan Kaabah. Allah Subhanahu Wa Taala telah pasukan bergajah Abrahah ini, dengan cara Allah menghantarkan sekumpulan segerombolan burun yang ramai, membawa bersama-sama burun itu batu-batu kecil. Dan bila sampai betul-betul tepat pada tentera bergajah itu, maka burung-burung itu pun melepaskan batu-batu kecil tepat kena kepada tentera bergajah, kena gajah, kena tentera pasukan dia, habis binasa. Cerita ini Allah nukilkan, Allah sebutkan dalam surah Al-Fil. Dalam Al-Quran ada satu surah Al-Fil. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah utuskan ke atas mereka tayran ababil, burung ababil. Burung ababil ni, tarmihim bihijaratin min sijil, dicampakkan ke atas mereka bihijaratin min sijil, dengan batu-batu daripada sijil. Dikatakan sijil ini daripada neraka sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka jadilah mereka itu seperti tentera mereka hancur. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Saya ulang sekali lagi. Nabi dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tempat mana Nabi dilahirkan? Nabi ini dilahirkan di Mekah. Nabi ni orang Mekah. Jadi tanah air Nabi itulah adalah di Mekah. Pada waktu ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam melahirkan Nabi ini, berlaku beberapa perkara yang ajaib, perkara yang pelik, yang mana jarang-jarang ataupun tidak berlaku kepada manusia lain. Allah nak tunjukkan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang ajaib berlaku pada waktu itu ialah di Madinah. Macam tu. Pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, bila beberapa orang dia tengok ke langit, dia ternampak satu bintang. Ini kepercayaan orang-orang Yahudi. Bila akan lahirnya seorang nabi, maka mereka tengok ke langit, ada tanda, ada satu bintang. Maka bintang itu kebiasaan bagi mereka menamakan sebagai bintang Ahmad. Dia kata inilah petanda ataupun petunjuk bahawasanya Nabi baru telah lahir. Nabi dilahirkan di Mekah, tapi orang-orang Madinah, pokok Yahudi Madinah, dia perasan benda tu. Nabi itu lahir daripada kumpulan mereka, pokok Yahudi ni. Kalau kita tengok, bila nak utuskan seorang rasul, maka mereka mengharapkan lagi agar Nabi itu diutuskan daripada kumpulan mereka.
Itu Yahudi punya perangai. Tapi Allah Ta'ala tidak mengutuskan Nabi yang terakhir ini di kalangan puak Bani Israel, tetapi Allah utuskan di kalangan bangsa Arab, daripada bangsa Quraisy. Ibunya Siti Aminah ni, dia lahir ataupun dia mengandungkan Nabi pada waktu itu dan melahirkan Nabi tanpa rasa susah. Kemudian diceritakan juga Nabi SAW sudah berkhitan. Kalau kita panggil macam bersunat lah, sudah siap bersunat ataupun berkhitan. Datuk Nabi SAW ni, siapa nama datuk Nabi? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni seorang yang amat berpengaruh di Mekah pada waktu itu. Sebagai seorang ketua lah, antara tugas utama Abdul Muttalib ni adalah menjaga orang-orang yang datang ke Mekah untuk buat haji. Akan berlaku satu perkara besar ni kepada cucu aku ni, dia dapat jangka dah. Kemudian dia bawa cucu dia pergi ke Kaabah. Kemudian dia menamakan cucunya ini sebagai Muhammad. Sedangkan di waktu itu di Mekah tidak ada seorang pun yang meletakkan nama Muhammad. Mana nama Muhammad ni nama yang begitu asing lah, tak biasa lah maknanya. Macam mana Abdul Muttalib ini terdetik nak meletakkan nama Muhammad kepada cucunya? Sebenarnya ada satu peristiwa yang berlaku kepada Abdul Muttalib sebelum kelahiran Nabi SAW. Beberapa tahun sebelumnya, datuknya Abdul Muttalib ni telah pergi bersama beberapa sahabat dia ke Syam. Diceritakan dalam buku sirah juga. Dia pergi ke Syam, maka dia terjumpalah dengan seorang pendeta Nasrani. Nasrani ni yang alim dalam kitab Injil dia. Dia beriman kata kitab Injil ni, kitab Injil pun kitab Samawi. Disebutkan di dalam kitab Injil tu, pendeta Nasrani ni dia kata, ni datang daripada mana? Maka Abdul Muttalib pun jawab, kami datang daripada Jazirah Arab, daripada negeri Arab lah, negeri Arab Mekah. Maka mendengar jawapan Abdul Muttalib, pendeta Nasrani ni kata apa? Dia kata di tempat kamu ni, di Jazirah Arab ni ataupun di negeri Arab ni, dia kata akan lahir seorang Nabi. Akan lahir seorang Nabi yang Allah utuskan, yang mana dia ni bernama Muhammad. Dia ni bernama Muhammad. Maka bila mendengar kata-kata pendeta Nasrani ni kata dia tahu ni daripada kitab dia lah, kitab Injil. Maknanya kitab ni kitab yang benar lah. Maka Abdul Muttalib dengan beberapa sahabat dia ni, dia balik ke tempat masing-masing dan dia berazam, kalaulah seandainya dia mendapat anak ke ataupun mendapat cucu, maka mereka ini akan memberikan nama kepada cucu ataupun anak dia ni dengan nama Muhammad. Maka takdir Allah Ta'ala yang mula mendapat anak ataupun cucu lah, iaitu Abdul Muttalib itu mendapat cucunya. Maka Abdul Muttalib terus memberi nama cucunya dengan nama Muhammad, berdasarkan apa yang telah diceritakan oleh pendeta Nasrani tadi. Istana Kisra di Parsi, istana tempat menyembah puak-puak Parsi, goyang dia punya istana dia pada kelahiran Nabi pada malam tu, sehingga kan 14 tiangnya roboh. Kemudian antara tandanya lagi api sembahan puak-puak Majusi. Majusi ni dia menyembah api. Dah berapa lama api sembahan dia ni memang tak padam. Pada malam kelahiran Nabi SAW, api sembahan mereka itu padam. Dan apabila mereka cuba nak menyalakan semula, tak berjaya. Seorang perempuan daripada perkampungan lah, dia panggil Arab Badui. Arab Badui ni Arab duduk di kampung, Arab dusung. Kebiasaannya puak-puak bekerja sebagai yang perempuan-perempuan, ibu-ibu dia bekerja, dia mengambil upah memberi susu kepada bayi-bayi yang baru lahir. Maka Halimatus Sa'diyah nama Halimah, dia pergi dengan beberapa orang perempuan, sekumpulan perempuan daripada perkampungan ni pergi ke Mekah.
nak cari-cari siapakah yang boleh bagi upah kat dia ni. Kalau ada anak kecil nak disusukan. Maka ramai di antara perempuan-perempuan yang datang, mereka telah mendapat bayi. Kerana perempuan-perempuan itu bila datang seorang bayi kepada mereka, mereka tengok mampu ataupun tak mampu nak bagi upah dia ni. Jadi mereka akan pilih yang mana agak-agak mampulah nak bagi hadiah upah tu. Maka bila sampai kepada Nabi SAW yang masih kecil, perempuan-perempuan daripada perkampungan ini, mereka semua macam menolak. Sebab mereka tahu bahawasanya Muhammad ini seorang anak macam anak yatim yang tak ada ayah. Ayah Nabi meninggal waktu Nabi berada dalam kandungan ibunya 2 bulan. Maknanya Nabi SAW tak sempat melihat wajah ayah dia. Tinggallah Halimah seorang bersama dengan bayi Nabi lah, bayi tu. Maka Halimatus Sa'diyah ni, dia macam merasa macam, tapi dia kata takkanlah kita nak balik ke kampung kita ni tanpa bawa baby, tanpa bawa bayi kan, balik saja kan, tak boleh. Jadi apa kata suaminya, kata kat Halimah, apa kata kita ambil jugalah bayi ni untuk kita susukan. Semasa kedatangan Halimah Sa'diyah ke Mekah, awal tadi dia menaiki seekor keldai. Keldai pun kurus je keldai ni, tak ada macam tenaga keldai tua kan, yang tak semangat, lapar macam tu lah. Tetapi yang ajaibnya, bila Halimah Sa'diyah membawa Nabi, telah setuju nak ambil Nabi sebagai anak susuan dia, ibunya pun dah setuju, maka Halimatus Sa'diyah pun ambillah bayi itu, Nabi Muhammad lah, bawa nak balik ke perkampungan dia ni, di satu perkampungan. Maka yang peliknya, keldai dia yang asal tadi lemah, tak bermaya, tiba-tiba laju. Bila Nabi berada di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah, 2 ekor kambing, asalnya kambing pun dah tua, tak bermaya. Kambing-kambing belaan Halimatus Sa'diyah bersama suaminya menjadi sihat, menjadi macam subur lah. Akhirnya membiak anak. Begitu juga dengan unta yang tua, yang susu pun tak ada. Tetapi bila Nabi SAW berada di bawah jagaan mereka, unta yang tadi yang tua, susu pun tak ada, menjadi sihat balik, menjadi segar balik, susu pun penuh, sehingga kan boleh diminum oleh Halimatus Sa'diyah dan keluarganya, dan juga boleh diberikan kepada orang-orang di sekitar tu. Maknanya dengan keberkatan Nabi SAW. Akhirnya Halimatus Sa'diyah bersama suaminya menjadi orang yang senang. Dia beli unta, kemudian unta pun membiak. Maka Halimatus Sa'diyah pada waktu itu, selepas itu dikenali sebagai orang yang senang, yang cukup senang. Apabila Nabi SAW balik semula ke pangkuan ibunya, tidak lama kemudian ibunya meninggal dunia. Waktu itu umur Nabi SAW 6 tahun. Nabi diuji dengan kematian bapanya. Nabi tak sempat tengok. Kemudian Nabi masih kanak-kanak, umur 6 tahun ibunya meninggal. Kemudian Nabi dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Datuk Nabi ni sangat sayang pada Nabi lah. Dia tahu Nabi ni orang yang special ni. Dapat agak dah Nabi ni akan menjadi cucunya ni akan menjadi orang yang penting, orang yang besar lah. Macam tu. Kemudian tak lama kemudian, sewaktu Nabi berumur 8 tahun, datuknya pula meninggal dunia. Maka selepas itu Nabi dijaga oleh saudara Nabi namanya Abu Talib. Abu Talib ni seorang yang disegani juga oleh penduduk-penduduk Mekah. Dia punya ada ketokohan juga. Kemudian dia jaga Nabi SAW seperti anaknya sendiri. Dan Abu Talib ini mempunyai anak yang ramai. Maka pada waktu itulah Nabi SAW mula bekerja. Maka pekerjaan pertama Nabi SAW ialah mengembala kambing penduduk Mekah, mengambil upah. Bila Nabi dah besar sikit, Nabi dah mula mengikut pakciknya berniaga.
Nabi dah meningkat dewasa, Nabi dah menunjukkan satu ketokohan yang antaranya Nabi dapat menyelesaikan masalah berlaku, antaranya meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya selepas Kaabah runtuh dilanda banjir. Bila nak letakkan Hajarul Aswad selepas dibina semula Kaabah ni, di kalangan puak-puak Mekah ni mereka bergaduh, aku nak letak dulu, aku nak letak. Hajarul Aswad ni sebiji je, tapi berebut nak letak. Maka mereka pun bersepakat, dia kata macam ni lah, apa kata kita lantik, kita tengok besok siapa yang paling awal sekali datang, maka tak kira lah siapa pun, kita akan lantik dia sebagai orang yang menyelesaikan masalah kita ni. Dengan takdir Allah Ta'ala, orang yang datang pada esok hari yang pagi-pagi lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi belum lagi dilantik sebagai Nabi. Dilantik lebih kurang umur Nabi dalam 30 lebih lah, 35 macam tu. Maka Nabi SAW telah menunjukkan satu ketokohan, kecerdikan, kepintaran baginda. Nabi membentangkan satu kain, kemudian Nabi ambil satu Hajarul Aswad tadi, Nabi letak kat tengah-tengah. Bila Nabi letak kat tengah-tengah, maka Nabi perintahkan kabilah-kabilah puak-puak yang bergaduh ni, yang nak bergaduh tadi, pegang bucu masing-masing, pegang bucu kain. Jangan pegang batu, pegang bucu kain. Maka pegang bucu kain, bawa ke tempat Hajarul Aswad nak diletakkan. Maka bila sampai dekat tu, Nabi pun ambil dengan tangan Nabi ambil dengan tangan Nabi Hajarul Aswad, Nabi letak di tempat asalnya. Maka selesailah permasalahan itu tanpa ada pertumpahan darah. Tadi nak bergaduh lah, nak bergaduh, nak pukul-memukul lah. Biasa orang Arab macam tu, salah sikit dia bergaduh lah. Ini menunjukkan ketokohan Nabi SAW. Dan apabila Nabi berumur 40 tahun, maka bermulalah wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi, menandakan Nabi telah dilantik secara rasminya. Dilantiklah, Nabi telah dilantik sebagai Rasul. Bermulalah tugas Nabi nak membawa agama Islam, agama yang benar kepada seluruh manusia. Ini tugas penting Nabi ni. Sehingga kan Nabi nak dibunuh, Nabi dianggap gila, Nabi dituduh sebagai ahli sihir, Nabi dituduh macam-macam dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Bila Nabi nak semayang di dekat Kaabah, Nabi telah dipijak, diletakkan perut unta atas belakang Nabi sehingga tak dapat bangun Nabi. Nabi dipukul, dan ada sahabat antaranya Sayyidina Abu Bakar, dinampak macam tu orang puak-puak kafir Quraisy buat kepada Nabi. Maka Sayyidina Abu Bakar pergi cepat-cepat nak bantu Nabi, dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar yang kena bantai sampai pingsan. Tetapi kecintaan Abu Bakar kepada Nabi SAW memang tiada tolak bandingnya. Apabila Sayyidina Abu Bakar dipukul oleh puak-puak kafir Quraisy, pingsan, dia angkat oleh sahabat yang lain balik rumah. Bila sedar daripada pingsan, perkara pertama yang disebut oleh Abu Bakar, dia kata, bagaimanakah keadaan Rasulullah? Sayang sungguh kepada Nabi SAW, sehingga dia lupa bahawa dirinya tu teruk kena bantai. Tetapi perkara yang menjadi keutamaan dia ialah diri Nabi SAW. Bila Sayyidina Abu Bakar kata macam tu, bagaimana keadaan Rasulullah, maka mak Abu Bakar, dia kata, wahai Abu Bakar, kamu tak payah risaulah tentang Rasulullah. Kamu sendiri tu dulu yang kena rehat. Maka Abu Bakar kata, aku tak nak rehat, aku tak nak makan, aku tak nak apa-apa, melainkan aku nak pastikan keadaan Nabi SAW dulu. Kalau aku tengok Nabi SAW dengan mata kepala aku sendiri, maka pada waktu itu aku akan rasa lega. Selagi aku tak tengok, selagi itu aku tak akan lega. Sayang sungguh Sayyidina Abu Bakar. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala begitu meninggikan Sayyidina Abu Bakar. Nabi SAW sendiri begitu sayangkan Sayyidina Abu Bakar kerana kecintaan kepada Nabi SAW memang tidak ada tolak bandingnya. Sahabat yang paling sayang kepada Nabi SAW, inilah Sayyidina Abu Bakar, dan juga beberapa sahabat yang lain cinta sungguh pada Nabi SAW. Jadi bila kita menyambut
Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali kita tahu tentang peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama, bukan saja kita tahu tentang peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama lagi daripada itu ialah kita nak memastikan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa kita amalkan. Sentiasa kita ingat, kita amalkan. Ajaran yang Nabi bawa kepada kita, kita mesti ikut betul-betul. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti kita betul-betul ikut. Ini menunjukkan kita cinta kepada Nabi. Tapi kalau kita mulut saja kata cinta, tapi apa yang Nabi buat, Nabi suruh kita tak buat, ini namanya pu diri sendirilah. Mulut kata macam ni tapi hatinya lain. Sebagai penakhiran pada sesi pada kali ini, saya akan sebutkan secara sepintah lalu apakah yang sepatutnya kita buat bila kita nak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata kita dengar cerita je, habis cerita dah selesai macam tu, tak. Tapi kita kena buat apa yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita kena banyak membaca hadis Nabi, ataupun baca banyaklah tentang apa yang dibawa oleh Nabi, hadis Nabi, cerita Nabi kan. Suka baca. Kemudian banyakkan selawat kepada Nabi. Membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendengar setiap selawat yang kita ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pasti akan ada balasan setiap selawat yang kita ucapkan. Makin banyak selawat kita kepada Nabi, makin selamat kita. Selawat mudah, tapi nak buat tu payah. Yang paling mudah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Mudah je. Kemudian kita taat segala apa yang Nabi suruh. Antara perkara yang paling utama, kita kena semayang cukup. Semayang cukup tu 5 waktu sehari semalam tu, jangan main-main. Kemudian kita terima apa yang telah dibawa oleh Nabi tanpa ragu-ragu. Sebab kita yakin apa yang disampaikan oleh Nabi semuanya benar. Nabi sampaikan kepada kita apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jangan ragu-ragu. Siapa yang main-main tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempermainkan, menghina, mencaci Nabi, maka sebenarnya telah merugikan diri dia sendiri. Nabi tak rugi, dan Nabi kasihankan kita. Takut umatnya dimasukkan ke dalam neraka. Nabi sentiasa berdoa supaya setiap umat dia ni masuk ke syurga. Kita yang rugi kalau kita tak ikut apa yang Nabi bawa. Banyakkan membaca Al-Quran. Ini di antara pesanan yang Nabi pesan kat kita. Kemudian mencintai orang yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang orang yang Nabi sayang, kita sayang kat dia. Macam tu. Kemudian membenci orang yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membuat maksiat, membuat jahat, membuat kemungkaran, ini Nabi benci. Maka kita pun kena benci juga. Kita ikut Nabi kan. Antara manusia yang boleh kita jadikan sebagai contoh orang-orang yang mencintai Nabi ialah para sahabat Nabi sendiri. Para sahabat Nabi sendiri sangat sayang pada Nabi. Tak dapat kita nak bandingkan dengan kita punya sayang. Antaranya kalau kita sebut sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni seorang lelaki yang berkulit hitam. Dia datang ke Mekah ni, dia kerja dia ni, dia sebagai hamba abdi. Hamba abdi ni orang suruhan. Orang nak buat apa kat dia ni, tuan dia nak buat apa kat dia boleh. Tuan dia ni kafir Quraisy. Tuan dia bernama Umayyah bin Khalaf. Salah seorang daripada ketua Quraisy, kawan member kepada Abu Jahal, member kepada Abu Sufyan pada waktu itu. Umayyah bin Khalaf, pada suatu hari dia tahu bahawa Bilal bin Rabah ni telah memeluk Islam, telah sembunyi-sembunyi ikut Nabi. Maka dia tangkap
Dia tangkap Bilal bin Rabah, dia seksa. Dia seksa, dia letak di satu tempat yang panah padang pasir. Dia baringkan di atas ketul batu. Kemudian di atas perut Bilal bin Rabah ni dia letak batu besar. Panah. Diikat tangan, diikat kaki, duduk terbaring. Dia letak batu besar pula. Memaksa Bilal bin Rabah supaya keluar semula daripada agama Islam. Peluk agama asal, menyembah berhala. Tapi Bilal bin Rabah tetap dengan keimanan dia. Mulutnya hanya berkata ahad, ahad, ahad. Allah yang esa, Allah yang esa, Allah esa. Maknanya tidak ada benda yang boleh merosakkan iman dia. Kuat je. Dia sayang sungguh kepada Nabi, sayang sungguh kepada Islam. Dia tugas dia sebagai orang muazzin. Tok Bilal lah kalau kita. Tok Bilal ni. Tok Bilal kita ni kenapa nama Tok Bilal? Sebab sempena mengambil nama Bilal bin Rabah. Bilal ni kerja dia azan. Bila masuk waktu dia azan. Dia azan. Katakan suara Bilal ni merdu. Keikhlasan dia ni bila dia azan memang terasa sungguh Bilal bin Rabah. Tetapi apabila Nabi SAW wafat, dia cukup sedih. Dia cukup sedih. Sehingga kan setiap masa dia berada di Madinah, dia teringatkan Nabi. Pergi masjid ingat Nabi, sini ingat Nabi, duduk sini ingat. Sebab dia sentiasa bersama Nabi. Maka akhirnya dia mengambil keputusan. Dia minta kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku tak boleh duduk dah di Madinah, kerana aku kalau duduk Madinah aku ingat kepada Rasulullah. Aku ingat sungguh. Selalu dengan keadaan dia sedih, berair mata semua, sedih. Maka dengan berat hati Sayyidina Abu Bakar pun mengizinkan dia untuk dia berhijrah lah. Dia pun berhijrah ke Syam. Dalam masa berhijrah ke Syam, dia dah lama duduk sana. Akhirnya dia bermimpi, sebut Nabi kata, wahai Bilal bin Rabah, kamu tak nak ke datang ziarah aku di Madinah? Maka bila Bilal bin Rabah dia terjaga daripada tidurnya, maka dia pun tanpa berlengah lagi, dia pun ambil kuda dia terus pergi. Dia ingatkan Nabi masuk dalam mimpi dia pergi ke Mekah, Madinah, nak ziarah kubur Nabi. Sampai di Madinah, berjumpa dengan orang-orang Madinah, Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat. Maka Sayyidina Abu Bakar, beberapa sahabat Sayyidina Umar meminta Bilal bin Rabah untuk azan lah, kerana lama dah tak dengar suara Bilal. Bilal kata, aku ni tak boleh azan, kerana aku kalau azan ni aku akan teringat, pasti aku akan teringat Rasulullah, dan aku tak boleh nak lanjutkan azan sampai sudah. Maka pada waktu itu datanglah cucu kesayangan Nabi, Sayyidina Hasan dan Husain. Dia pun meminta kepada Bilal, ya wahai Bilal, sudikah kalau engkau ni azan, kami nak dengar. Maka disebabkan yang meminta itulah cucu kesayangan Nabi, kerana dia sayang, Bilal sayang kepada Nabi, cucu Nabi pun Bilal sayang. Maka dengan berat hati Bilal bin Rabah terpaksa terimalah, kerana dia ingat kepada Nabi SAW, sayang kepada Nabi. Bila diminta oleh cucu Nabi, maka Bilal pun ikut. Maka bila Bilal bin Rabah azan, semua pun duduk di Madinah, semua menangis, terkejut. Sehingga kan ada yang mengatakan, adakah Rasulullah SAW hidup semula? Sebab suasana Bilal azan itu hanya waktu Nabi SAW ada. Maka bila dia dengar, sahabat dengar suara Bilal, maka seolah-olah ni mereka menyangka Nabi ada. Suasana tu macam wujud semula. Bila Sayyidina Bilal bin Rabah sampai kepada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak boleh sebut. Kerana dia sebut, dia macam ingat kepada Nabi SAW. Dia sampai terjatuh pingsan, ingat kepada Nabi. Akhirnya dia jatuh dan tak dapat menghabiskan azannya. Ingat sungguh kepada Nabi. Selepas dia ziarah kubur Nabi, dia minta izin semula untuk kembali ke Syam, dan Bilal bin Rabah ini telah wafat di Syam. Itu nak tunjukkan cinta sungguh kepada Nabi SAW. Ada seorang lagi sahabat yang bernama Sauban. Sauban ni dia pun seorang hamba juga. Pada satu hari dia datang berjumpa dengan Nabi. Nabi tengok keadaan fizikal dia kurus, kusut masai, rambut serabai kan.
Nabi tanya, wahai Sauban, aku nampak kamu ni seperti macam tak terurus. Kamu sakit ke? Nabi tanya. Maka Sauban kata, ya Rasulullah, aku ni tak sakit, tetapi aku kurus ni kerana bila aku nak tidur saja, aku teringatkan engkau wahai Rasulullah. Aku teringat engkau, aku teringat sungguh nak tidur, teringat sungguh. Dan aku terbayangkan, kata, seandainya engkau suatu hari nanti berada di syurga, dan sudah pastinya engkau berada di syurga yang paling tinggi sekali, dan sekiranya aku ni masuk syurga, sudah tentunya aku ni masuk syurga yang paling bawah sekali. Dan bila aku masuk syurga paling bawah sekali dan engkau syurga yang paling atas sekali, sudah pastinya aku tidak dapat bertemu dengan kamu. Jadi dia kata, apa gunanya kalau aku masuk syurga kalau aku tak dapat bertemu dengan kamu? Padahal dua-dua syurga, tetapi harapan dia nak berjumpa dengan Nabi SAW. Bila aku memikirkan aku sayang sangat kepada kamu wahai Rasulullah, itulah menyebabkan aku ni tak terus kurus, tak lalu nak makan, nak tidur pun tak lena. Ini di antara contoh yang berlaku kepada para sahabat Nabi yang begitu sayang, cintakan kepada Nabi SAW, yang mempertahankan sunnah Nabi, yang mempertahankan Islam. Jadi saya rasa dah cukup panjang saya punya perkongsian pada hari ini. Kalau nak cerita tentang kisah Nabi SAW ni cukup panjang. Jadi cukuplah sekadar perkongsian pada sesi kali ini. Jadi saya harapkan anak-anak sekalian dapat mengambil manfaat daripada perkongsian sempena dengan sambutan Maulidur Rasul SAW, peringkat SK Simpang Pulai pada sesi kali ini. Saya minta maaf seandainya tersilap kata, terkasar bahasa. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.